Okay, boleh tak saya nak bertanya dulu? Alright, so yang saya nampak yang selalu bersama kan, yang selalu ada, dia dah boleh tutup dah. Puan Samsiah tunggu tutup, Puan Rohini tutup. Okay, tak apa, tak ada masalah. Alright, saya nak tanya Puan Nur Aziani. Alright, Puan Nur Aziani, so kita dah masuk minggu ke-6. So boleh tak share apa yang Puan Nur Aziani dapat daripada minggu pertama sampai minggu ke-6? Share lah sepuas hati. One to one, apa Okay. yang Puan dapat? Alright, silakan. Okay, Assalamualaikum semua. Saya Ziani dari Lahadatu dan saya bisnes kafe, The Keju Cafe. Nama kafe itulah. Okay, so sebenarnya saya hari ini sangat gembira sebab hari ini kafe saya sedang mengadakan Black Friday sale. So saya sudah macam apply apa yang Tuan ajar dan saya sekarang macam lampau berdebar-debar ni. Okay, so saya buat FB page, saya buat live, saya buat banyaknya yang saya buat. Okay. Okay, mula tengok lagi dari kelas yang pertama kita belajar. Kelas pertama saya sudah cakap saya kena buat action sebab saya sudah lama tak fokus dengan saya punya business. So saya buat action. Saya kena buat action apa yang saya perlu buat, marketing tu. So saya buat video, saya belajar buat video, saya apply apa yang saya belajar di saya apply juga di saya punya business, and then saya cuba cari saya punya USP business saya. Okay, so saya cari, saya kata, okay, USP business saya, The Keju, iaitu keunikannya cheese. Tapi masalah sekarang, stok cheese kurang, kadang hilang, tak ada langsung di Lahadatu. So kami beralih buat cari lagi produk lain. Kami fokuskan untuk Black Friday sale kami ni, minuman kami, boba dan juga minuman ice shake kami. So hari ni penat tak sebenarnya sebab dari semalam sudah prepare buat setting saya punya FB page. Saya buat offer yang ada di FB page dan saya juga setting saya punya FB ads. Okay, FB ads memang berbayar tapi saya sudah tahu mau sedia FB ads tu dengan apa ni orang kata tembak dengan tepat. Macam tu. Sebab kita bayar kan. So saya buat live hari ni, saya buat kontes seperti yang Tuan suruh sebab saya sudah lama tak buat live, jadi saya tahu saya punya pendengar, saya punya penonton iaitu penonton yang baru. Jadi saya buat kontes macam yang Tuan suruh, saya buat kontes teka barang. Okay? Barang tu saya ambil random je, cuma saya tahulah kelemahan saya time tu saya tidak tahu macam mana mau describe barang, lagi masih kurang. Tapi tak apa, lepas ni esok dan sehingga 30 hari bulan saya plan mau buat kontes juga live sampailah orang datang ke The Keju untuk beli Grab sales yang saya buat. Dan kami adalah copywriting, saya dah apply juga apa yang Tuan ajar minggu lepas, soft sell, tapi ada juga pada jam-jam yang tertentu macam jam 12, jam-jam yang orang selalu lapar, saya buat hard sell. And then yang saya masih lagi belum pakai, saya punya database. Okay, database saya gunakan e-commerce, WhatsApp e-commerce. Saya guna WhatsApp ke bisnes saya. Situ saya share video yang saya edit, apa sales yang kami buat hari ini. Saya jadikan video sebab saya perasan kalau saya buat gambar, orang akan skip. Ataupun kalau orang tak tap pun orang akan terus swipe terus kalau di WhatsApp. Jadi saya kata okay, saya buat video, letak suara, letak muzik, so at least orang akan stop and tengok apa yang ada sale sekarang, Black Friday sale. So saya harap pecahlah sampailah target saya untuk sales saya Black Friday sales ni. And saya pun sebenarnya sebelum Black Friday sales ni saya sendiri dapat buat jualan. Saya jual petai. Okay, petai ni ialah hasil bapa saya tanam. Saya tak promote di banyak tempat, hanya di Facebook sebab saya tahu kalau saya promote di Instagram, kawan-kawan sebaya umur saya dia tak akan beli petai. Okay, sebab petai cuma ibu-ibu je yang beli. Jadi saya katakan okay, saya promote di Facebook sebab rakan saya di Facebook ni rata-rata dalam usia dia 20 tahun ke atas. Saya promote situ dan alhamdulillah hari ni dah juga post 10 ikat petai ke KK. Saya di Lahadatu, saya dapat post ke KK and then saya dapat habislah jualan. 1 hari kemarin habislah jualan semua. Itu pakai komponen yang mana Facebook?
Facebook saya punya sendiri. Saya punya sendiri, Okay. personal. Jadi sebelum tu pun saya saya kata kalau jual sendiri macam ya, tapi yang beli tu orang yang kenal saya lah sebab saya selama nak guna Facebook. So saya kata macam mana ya mau bagi up balik, naik balik ke feed orang. Sebelum tu saya buat live. Live tu sebab saya biasanya pelajar U sebelum cuti midsem ni lah ialah kami punya week yang sangat penuh dengan assignment kena submit. So saya live, saya cerita saya punya live. Saya punya kehidupan. Kami punya macam mana saya ceritalah macam apa yang saya buat, saya punya assignment yang saya buat. So saya harap mungkin ada penonton saya di saya punya FB personal yang sama juga macam saya, and saya tengok feedbacknya macam saya punya FB personal tu ramai juga sebenarnya yang mahu tahu macam mana edit video, macam mana. Conclusion dia? Conclusionnya saya boleh cakap di FB page FB saya sendiri, dia punya konten tu banyak yang saya boleh share tentang life experience saya. Tapi FB page The Keju hanya cerita pasal saya punya business lah, saya punya kedai secara online. So conclusion untuk kelas sepanjang 5 hari sebelum ni? Semuanya kena join. Saya join dari 1 sampai sekarang semuanya berkait. Jadi saya rasa rugilah siapa yang tak join dari awal. Better join. Tengok semula di YouTube tu. Selepas hari ni saya baru baca ada password. So saya rasa siapa yang tak join tu lagi rugi. Itulah. Itu saja. Terima kasih. Semoga terima kasih Puan Aziani. So ada yang lain tak yang dah bersama yang nak share juga? Ada tak? Saya nak tahu dulu sebab kita dah 5 kali which is almost 2 minggu lebih. Ada tak yang lain? Alright. So kalau tak ada saya nak cari seorang lagi. So kalau siapa-siapa yang ada willing yang dah masuk mungkin 5 kali yang boleh share. Ada ke? So siapa? Puan Noliana. Okey. Puan Noliana masuk daripada awal ke? Sebenarnya saya tak sempat masuk hari tu, tapi saya sempatlah tengok dekat YouTube tu, ada yang diberi dekat grup tu. Oh, okey. So, saya tengok dari situ. Ya, saya. Silakan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Saya ada menjalankan perniagaan saya sendiri iaitu produk kosmetik. Dan saya baru berusia 21 tahun. Wow. Available lagi Saya pelajar UiTM Merbuk Kedah. Okey. So apa yang saya belajar daripada kelas pertama tu, yang saya tengok menerusi YouTube tu, saya dapat belajar lah macam memang kita kena jaga kita punya contoh Instagram. Maksudnya kalau kita nak post gambar tu, kita tak boleh macam contoh kita nak fokus dekat kita nak jual pen, so kita nak fokus kita nak ambil gambar, kita nak jual pen, tapi kalau background awak tu macam terlalu banyak barang, so orang tak tahu awak ni sebenarnya nak tunjuk apa dekat gambar tu. So itu yang saya belajar. Selain daripada tu, copywriting, cara-cara kita nak tulis caption. Maksudnya awak nak jual apa, so awak kena betul-betul fokus dekat situ. Saya just nak ringkaskan lah, selain tu macam engagement kita dengan follower yang kita ada tu. Maksudnya macam kita kena tahu apa yang mereka nak. Kita boleh macam just keep on promote macam tu. Kita kena tahu kehendak orang yang nak membeli tu, kita punya customer. So selain daripada itu saya dah belajar sikit untuk macam edit diri apa semua, sebab mostly kalau produk saya, kalau yang ada dalam buku tu boleh tengok di akaun Liana Beauty Cosmetic. Memang kalah dekat situ, maksudnya saya lah. Saya yang uruskan semuanya dekat Liana Beauty Cosmetic tu. Daripada gambar, photoshoot apa semua memang 100% sendiri. So kelas ni sedikit sebanyaklah membantu kelas yang pertama tu. InsyaAllah saya harap untuk kelas yang kedua ni dapat melonjakkan lagi lah sales dan seterusnya. Daripada saya. Alright, terima kasih semua. Okay, so itu adalah antara feedback, dan mungkin yang lain-lain pun ada juga feedback, dan saya perlukan feedback daripada anda lah. Of course, apabila kita belajar, dia akan top up dan tambah-tambah lagi setiap ilmu yang kita ada. Mungkin setiap orang dia dah ada ilmu, tetapi bila dia belajar, dia akan bertambah lagi ilmu, tambah lagi. Untuk information anda, saya sampai sekarang saya masih lagi belajar. So ini kan anda semua.
Macam semalam saya baru habis bersama dengan Facebook. So di mana saya di-invite untuk pre-workshop untuk menjadi salah seorang certified Facebook trainer di Malaysia. So which is certified Facebook trainer di Malaysia hanya ada 20 orang plus-plus sahaja. So mudah-mudahan lah dapat certified tu. Kalau dapat certified tu luar biasa lah sangat kan. So jadinya saya sendiri pun sentiasa belajar, alright, dan saya harap sangat anda pun akan sentiasa belajar. Bukan hanya dekat kelas ni dan mungkin akan more lagi untuk next kelas yang lain yang ada. Okay? So adakah anda dah ready untuk belajar lagi pada kelas hari ini? So komen ready, saya nak tahu. Komen ready. Berapa ramai yang dah ready nak belajar lagi ni? Nak tambah lagi ilmu. Okay, berapa ramai? Tolong komen. Saya nak tahu berapa ramai ni kan. Alright. So, ramai. Okay, alhamdulillah ramai ready. Okay, alright. Ready. Saya nak belajar lagi. Okay, good. Alright. Okay, ada lagi komen. Alright. Okay, thank you very much yang komen. Thank you Nurhaliza, thank you Hafiza, thank you Asmira, thank you Halisha. Alright. So, yang kedua saya nak tanya, siapakah yang baru masuk hari ini? Alright, tolong komen saya baru. Tolong komen saya baru. Tolong komen. Saya nak tahu. So, orang-orang baru ni kalau boleh buka lah video. So, at least saya nampak muka anda, saya nampak anda macam mana. Okay, ramai hari ni yang baru Alhamdulillah. Okay, alhamdulillah. So, kita dah masuk yang ke-6. So, which is ada 5 kelas yang lepas ada dekat dalam YouTube saya. Anda boleh masuk YouTube saya, boleh tonton dekat situ. Cuma kelas hari ini sahaja yang saya letakkan password. Kelas hari ini saja saya letakkan password. Alright, so jadi password saya akan bagi pada akhir kelas nanti. So kena tunggulah, kena tunggu. Saya akan bagi password. Sebab hari ni ada beberapa rahsia yang saya nak bagi. So which is saya tak nak ramai sangat orang yang tahulah. So rahsia-rahsia ni rahsia kerajaan. Okay, kerajaan company saya. Okay, so ramai yang baru. Okay, welcome to the club yang baru. Saya harap anda akan dapat manfaat untuk kelas hari ini. Which is kelas hari ini kita akan masuk pada topik yang utama, iaitu topik dia adalah bagaimana nak membuat design dalam masa 5 minit. Tapi topik ni very simple. So mungkin ambil masa 10 minit, 15 minit je nak buat design. Dan saya rasa ramai dah tahu. Right, tetapi di sebalik topik tu sebenarnya saya akan share satu benda yang lagi best daripada itu. Alright, khas buat anda. Alright. Okay, sebelum tu saya nak tanya pada anda. So, adakah anda nak terus belajar lagi pada bulan Disember? Saya nak tahu. Tolong komen. Berapa ramai yang nak teruskan belajar dan dia nak komit? Saya nak anda tolong tulis saya komit tuan. Okay, tolong tulis kat komen. Saya komit tuan. Tolong tulis. Saya komit. Saya nak tahu. So kalau ada 20-30 orang je yang nak belajar untuk bulan Disember, saya pun tak nak. Kan 20-30 orang. Tapi kalau ramai dan boleh komit untuk hadir, so insyaAllah, alright, kita akan teruskan untuk bulan Disember. Alright, antara topik-topik yang ke depan ni yang anda akan belajar, nak tahu tak? Okay, nak tahu tak? Saya saja je buat trailer biar anda rasa tertunggu-tunggu, nak lagi kan. Okay, alright. So antara yang saya akan share, adalah beberapa komponen-komponen di dalam digital marketing yang kita tak cover lagi. Right? Kita tak cover lagi dan dia akan bantu dan support kita untuk membuatkan brand kita ataupun nama kita lebih ramai lagi dapat kenal, dapat tahu. Alright. Seperti kalau siapa yang menonton pada video yang pertama, saya dah bagi tahu pada anda, pada video pertama, apakah itu marketing? Marketing adalah kita nak bagi orang nampak, kita nak bagi orang ingat. Okay? Rasa macam keluar Najat Sadok pula. Najat Sadok tu dia luar biasa. Saya adalah orang-orang biasa yang cuba nak bantu orang lain. So itu berbeza. Okay? Cuma saya kurang handsome sikit daripada dia. Dia handsome lebih lah. Okay. Right. Okay. So, jadinya apa yang saya share pada anda di mana pada topik yang pertama sekali saya bagi tahu. Alright, saya bagi tahu kita nak bagi orang nampak, kita nak bagi orang ingat. So which is bila nak bagi orang nampak, nak bagi orang ingat bukan hanya pada satu channel iaitu Facebook, bukan. Dia ada banyak channel. Okay, dari banyak channel. So, channel dia adalah 5+2. Saya ulang balik kalau anda masih ingat, kalau anda lupa. Okay.
Siapa yang belajar dengan saya memang akan sentiasa tekankan 5+2 ni. Saya tak tahu dengan orang lain, tapi saya tekankan 5+2 ni. Sebab waktu saya mengajar dekat Indonesia pun, saya ada formula sendiri, which is disebabkan itulah banyak student-student kat Indonesia sekarang orang sukses, student-student saya. So jadinya 5+2, macam kat Indonesia tu tak silap saya 4 sahaja. Saya push diorang untuk 4. Tetapi dekat Malaysia, on the current now, saya push 5+2. So yang pertama apa? Yang pertama of course Facebook. Yang pertama. Okay, yang pertama adalah Facebook. Yang betul-betul kita kena ada. Nak ataupun tak nak memang kena ada akaun Facebook. Itu nak ataupun tak nak kat Malaysia. Yang kedua, nak ataupun tak nak kita kena ada akaun Instagram. Okay, untuk information saya tak masuk lagi Instagram dengan anda semua. So saya akan masuk step by step. Okay, anda wajib ada Instagram. Right. Dua channel ni adalah channel untuk kita memberitahu pada orang. Kita war-warkan pada orang. Kita kecoh-kecohkan pada orang. Dua channel ni. Sebab dua channel ni adalah channel paling ramai dekat Malaysia. Okay, channel yang paling ramai kat Malaysia. Tetapi walaupun dia ramai, tak semua orang akan berada dekat dalam channel ni. Anda kena faham tak semua orang akan berada kat channel ni. So channel, setiap orang dia ada channel favorite dia. Kalau anda tengok sendiri kan, ada setengah orang dia tak suka Telegram, ada setengah orang suka Telegram, ada setengah orang tak suka WhatsApp, ada setengah orang suka WhatsApp, ada setengah orang tak suka Facebook, dia suka Instagram. So manusia berbeza. So dari situ sebenarnya kita perlu ada lebih banyak lagi. Alright. So yang ketiga adalah Blogspot. Alright, so saya sangat suggest anda untuk ada Blogspot. Okay, Miss Iman dah awal sangat dah ni, tak surprise. Okay, kita wajib ada Blogspot. Dan yang keempat, kita perlu ada website. Yang keempat, kita wajib ada website. Tapi website ni once bila anda dah okay, dah stable sikit, kena ada lah. Okay, yang kelima, kita perlu ada YouTube. YouTube wajib ada sekarang. Dan untuk information anda, saya akan share pada anda untuk subjek YouTube untuk Disember, insyaAllah. Okay, subjek yang sangat powerful. Alright, seterusnya +2, kita perlu ada TikTok. Kita perlu ada TikTok. Dan yang terakhir, kita perlu ada WhatsApp for Business. Okay, so ini adalah channel-channel wajib yang anda perlu kuasai. Okay, yang anda perlu kuasai. So jadi saya ulang balik. Okay, saya ulang balik. 1 Facebook, 2 IG, 3 Blogspot, 4 website, 5 YouTube, +2 TikTok dan WhatsApp. Okay, ini adalah channel yang wajib anda ada. So jadinya, alhamdulillah kita dah cover 1 channel hari ni. Kita ada 5 channel lagi. Kita ada 4 channel lagi. So rasa-rasa bila akan habis? Tak tahu bila akan habis. Okay, kita ada 4 lagi channel. Alright, so hari ni saya tak masuk pada channel-channel ni, tapi saya masuk kepada perkara-perkara penting untuk support digital, support untuk marketing, untuk iklan anda. So kalau kita belajar channel sahaja tapi tak ada supporting, tak boleh. Dia perlu ada benda-benda yang support. So salah satu perkara yang support adalah gambar dan juga video. Okay, gambar dan juga video. Alright, untuk information anda, manusia membeli salah satunya kerana copywriting. Itu yang paling pertama. Manusia salah satunya membeli kerana gambar ataupun video anda. Okay, dan selain daripada situ, lebih kepada emosi. Emosi ni biasanya kaum-kaum wanita dia terusik sikit emosi, terus membeli. So tak nak kena usik lah emosi dia. So itu yang pentingnya kenapa saya perlu untuk tunjukkan pada anda software yang mudah, yang saya yakin macam Puan Nur Azani pun dah guna, tetapi it's okay, kita boleh belajar bersama-sama dan kita boleh faham lagi sebenarnya. Tak ada masalah. Dan lepas tu saya akan masukkan satu topik yang lebih powerful. Alright, untuk anda semua. So ini bonus untuk anda semua. Alright, so semua dah ready? So saya nak minta ramai-ramai buka lagi video anda. Sebab saya nak tengok muka anda, saya nak tahu anda macam mana. Kan? Alright. Okay, dah ready
Alright, so kita akan masuk, kita akan bermula. Bismillahirrahmanirrahim. Alright, so kita akan bermula dengan betul ke copywriting ni? Okey, kejap Okey. So, nampak tak saya punya slideshow? Adakah anda nampak slideshow saya? Tolong bagi tahu saya. Alright. Kejap, saya perlu setting sekejap. Okey. Alright. Okey, ready. Okey, belajar desain gambar dan video 5 minit siap. Ini sangat penting. Apabila anda dah tahu copywriting, anda dah tahu komponen mana yang anda nak guna di dalam Facebook, of course, anda perlu ada gambar yang berdesain. Apabila kita meletakkan gambar di Facebook, di Instagram, gambar yang tak ada desain, ibaratnya kita masak nasi goreng tetapi dia tak lengkap dengan rempah-rempah yang ada. Okay? So nak ataupun tak nak, dia kena ada sedikit design dan sedikit touch up dekat situ. Alright, ibarat wanita lah. Lebih cantik, kadang-kadang dia nak make up, pakai gencu sikit. Contoh lah macam tu. So kita kena ada design. Dan dalam iklan juga, design memainkan peranan yang sangat penting. Okay, dalam iklan. Apa pun yang anda nak lakukan, design sangat penting. So, ada design yang kita boleh letakkan banyak gambar. Ada design yang kita boleh highlightkan satu. Tetapi dia perlu design. Sebab manusia suka benda yang berdesign. Dia bukan hanya plain picture. Kalau plain picture, dia akan nampak, oh macam tu saja. Tapi apabila ada design, dia akan nampak lebih wow lagi. Okay? Sebelum saya nak tunjuk pada anda, kita akan belajar dulu. Alright? Kenapa perlu ada gambar? Kenapa gambar dan video penting dalam digital marketing? Macam saya bagi tahu tadi, alright, manusia akan lebih tertarik apabila melihat iklan bersama gambar dan design. Setuju ke tak setuju? Kalau let's say, kalau ada gambar, tapi dia letak je gambar kosong macam tu, tak ada design. So kita pun macam, so boring kan? Bila so boring, interesting kita tak ada. So nak atau tak nak, kita kena belajar untuk buat design. Sebab design adalah amat penting. Manusia ataupun entrepreneur zaman sekarang adalah multiple entrepreneur. So maknanya dia kena tahu banyak benda. Dia tak boleh hanya tahu, oh aku expert dekat Facebook, tapi aku tak tahu untuk buat design. Dia tak boleh dah sekarang. So anda kena tahu banyak benda. Okay? Sebab one time anda akan jadi boss. Okay? Once bila jadi boss ataupun jadi leader, anda kena tahu benda ni. Sebab budak-budak, anak-anak buah kita akan tanya dekat kita. Macam mana nak buat ni? Macam mana nak buat ni? So, jadi kita pun tahu untuk teach mereka. Okay? So, ini sangat penting untuk anda tahu juga. Macam mana cara nak buat design. Alright. Seterusnya, okay, manusia akan lebih bertindak apabila melihat iklan yang mempunyai gambar atau design. Bayangkan, kalau iklan-iklan macam Petronas, macam iklan-iklan makanan, dia hanya letak gambar je. Interesting tak? Dia kurang interesting. Untuk information anda, gambar McDonald itself waktu dia tangkap pun tak secantik seperti mana yang anda lihat dekat dalam iklan dia. Okay? McDonald bila ambil gambar, ini yang saya pernah tengok lah, dia pernah buat satu video before dan after. Okay? McDonald ni gambar yang dia ambil tu, dia akan ambil gambar yang betul lah, layout, burger dia betul apa semua. Tapi tak mungkin dia akan perfect sampai burger tu cantik, curve dia, and then lepas tu sayur tak turun langsung, tak mungkin. Dan mereka edit benda tu supaya nampak kemas dan cantik. So ini sangat penting sebenarnya. Sebab mereka pun tahu apabila ada design yang cantik, dia akan membuatkan orang rasa interesting untuk membeli. Alright? Okay? So itu adalah gambar. And then seterusnya, akan lebih trust apabila mempunyai video. Okay? Zaman sekarang adalah zaman video. Zaman sekarang adalah zaman video. Kalau anda tak ada video, dia ibarat macam kurang sesuatu. So, untuk entrepreneur, bila anda nak buat iklan, cuba buat iklan dalam bentuk video. Okay? Cuba buat iklan dalam bentuk video. Compare video dengan gambar, so ataupun dengan design, gambar dan design, video lebih powerful. Sebab tu pada beberapa kelas yang lepas, saya encourage anda untuk buat live video. Sebab live video sangat powerful. Sangat powerful. Kalau anda dah betul-betul faham untuk buat live video, anda boleh jual waktu tu juga, anda boleh closing waktu tu juga.
Alright, dan anda boleh buat soft sale waktu tu juga. So it's very powerful. Okay, dan dengan menggunakan video juga, kita boleh menjual berkali-kali tanpa kita perlu ada dekat situ. Contoh, alright, contoh anda letakkan video anda dekat YouTube, orang tengok YouTube, ada CTA dekat situ, orang terus contact dan membeli. Kita boleh letak. Sebab di video orang akan rasa lebih trust sebab dia dapat melihat kita direct ataupun dapat tengok produk tu secara lebih detail lagi berbanding dengan gambar. So video sangat-sangat penting. Okay? Sangat-sangat penting. Nak belajar buat video boleh, tetapi buat video ni kalau nak belajar dia nak kena hands on. Dia sangat berbeza. Okay, dia nak kena hands on. Okay? Seterusnya, design yang menarik perlu ada gambar, teks, grafik dan CTA. So maknanya dalam satu frame gambar tu, dalam satu frame design tu, dia perlu ada gambar, dia perlu ada sedikit teks yang menerangkan tentang produk itu, menerangkan tentang servis itu, dan dia perlu ada grafik. Grafik ni adalah design-design kita dekat situ, dan juga ada CTA. CTA ni tak kisah, anda nak letak CTA macam mana. Anda nak letak nombor WhatsApp boleh, nak letak Facebook boleh, nak letak Instagram boleh, nak letak email boleh atau website boleh. Tak ada masalah. Anda boleh letak apa sahaja yang anda nak. Yang penting ada CTA. Okay, sebab kita tak nak orang tengok gambar, orang tengok video kita, dia tak nampak, dia tak dapat nak contact kita. So ini sangat rugi. Okay, sangat rugi. Ramai orang yang lost macam ni. Sebab tu saya bagi tahu kalau anda letak gambar saja stepek, so bila orang interesting, orang tak tahu nak call siapa. Orang tak tahu nak WhatsApp siapa. So please jangan letak gambar yang fresh, yang stepek tu. Tolong design juga. Sebab lepas ni anda akan belajar untuk buat design yang mudah sangat. 5 minit boleh siap. Kalau saya 2 minit saya siap. Okay? Saya yakin anda pun boleh siap dengan cara yang mudah. Okay? Saya boleh tunjuk yang complicated, tetapi saya yakin anda perlukan yang mudah. Alright. Sampai hari ni pun ada seorang peserta saya untuk 3 hari lepas. Dia kena buat assignment. So assignment tu memang kena menggunakan software ni. Dia bagi tahu saya, tuan, terima kasih tuan. Daripada saya tak tahu sampai 80% saya dah tahu guna benda ni. Dan lepas ni dia akan buat design dengan benda ni sahaja. Dia kata. Tak payah pening-pening. Dia cakap macam tu. Alright. Seterusnya, video yang menarik perlu ada video, perlu ada audio yang jelas. Okey? Perlu ada audio yang jelas. Perlu ada teks dan juga CTA. Sama sahaja. Okey? Tapi saya nak tekankan pada anda, audio sangat penting apabila anda membuat video. Audio sangat penting. So jadi kena belilah macam clip mic ke, kalau nak cakap sendiri kena beli benda tu. Alright, clip mic ni murah, RM30-40 je dekat Shopee. Alright. So ini basic dia bila anda nak buat. So kita akan buat bersama-sama sebentar lagi, saya akan tunjuk pada anda. Jenis gambar atau design. So jenis gambar ataupun design yang kita akan gunakan untuk periklanan. Kita akan gunakan testimoni. So maknanya kita boleh buat design, kita ambil testimoni, kita letak kat situ, and lepas tu ada design dia. Okay? Kita boleh gunakan untuk testimoni. Kita boleh gunakan untuk result customer. So apakah result daripada produk kita? Apakah result yang dia dapat daripada menggunakan servis kita? Alright? Ada gambar dia. Okay, kita nakkan result tu. Dan tolong jangan hanya semata-mata result. Letaklah design dekat belakang dia. Tetap juga kena ada design. Kita boleh juga letakkan before and after. Sebelum ni tak comel sangat, lepas ni dia lebih comel. Sebelum ni kurang kurus, lepas ni dia kurus. Okay. Sebelum ni tak tough, sekarang jadi tough. Macam tu, lebih kurang macam tu lah. Design produk. So maknanya kita boleh design produk tu satu persatu. Kita nak buat macam mana. Dan poster iklan. So ini sangat penting yang anda perlu ada. So apabila anda nak buat bisnes online, perkara yang wajib anda ada adalah testimoni. Nak ataupun tak nak dalam hidup anda, bila anda nak buat bisnes, kena ada testimoni. Saya sendiri ada lebih daripada 300 lebih testimoni dan saya letakkan di dalam bank testimoni saya. Testimoni kena ada bank
So jangan testimoni letak satu tempat ni, satu tempat ni, satu tempat ni. So susah. Dia kena letak dalam satu bank testimoni. So bila kita nak guna, kita boleh cari mana satu testimoni yang sesuai untuk kita gunakan. Especially kalau kita ada agent. Alright. So bila kita ada agent perlukan testimoni yang banyak. So kita boleh bagi testimoni-testimoni yang ada. Tapi kalau testimoni tu tak ada, kita letak merata, pening lah. Alright, kita tak nak macam tu. Tahu guna apa, tuna guna apa untuk tuan, punyalah lebih. Saya kan ikan tuna tadi kan. Ya kan ikan tuna. Okey, tuna guna apa? Tuan guna apa untuk bank testimoni? Alright, saya nak tanya pada anda. Bila kita pergi dekat bank yang ada kat Malaysia, kita nak buat apa? Kita nak masukkan duit ataupun nak keluarkan duit. Sama je. Bank testimoni adalah untuk kita masukkan testimoni dan kita nak keluarkan testimoni tu. Alright. So kita kena simpan testimoni ni sebab benda yang paling membuatkan customer trust adalah testimoni. Okay? Semakin banyak testimoni, semakin tinggilah chances untuk kita nak menjual. Sebab tu, bila anda bisnes apa pun, dapatkan testimoni dahulu. Okey, walaupun anda baru nak start bisnes, dapatkan testimoni dahulu. Macam mana cara nak dapat testimoni tuan kalau baru nak mula bisnes? Betul tak? Ada tak yang baru nak mula bisnes? Anda betul nak tanya, macam mana nak dapatkan testimoni? Very simple. Okey, sebelum nak dapatkan testimoni ni, kita boleh bagi dekat kawan-kawan, kita boleh bagi dekat family kita untuk trial dan kita tanya dia. Okey, so macam mana? Okey ke tak okey? Apa feedback? Itu testimoni yang kita boleh pakai. Alright, kita boleh gunakan kalau sebelum bisnes. Nak ataupun tak nak. Dan lepas tu barulah kita akan dapat testimoni yang lebih powerful lagi. Okey, ini wajib. Start bisnes, testimoni dah wajib ada. Itu wajib. Dia dah bukan kira sunat ataupun yang lain-lain. Okey, dia dah wajib. Alright. And then, lepas tu, result customer. Apabila anda dah start jual, nak ataupun tak nak, anda kena cari mana-mana customer anda yang ada result. Sebab itulah CRM sangat penting. Customer Relationship Management, iaitu customer service lah. Sangat-sangat penting. Okay? Untuk membuatkan kita tahu, kita dapat track mana customer yang sukses, mana customer yang tak sukses. Right? So, jadi mana-mana customer yang sukses ni adalah customer-customer yang ada result. So, bila ada result, kita perlukan result dia untuk kita nak show off pada next customer kita. Right? Ini penting. Kena ada result. Okay? Dia tak wajib, tapi kalau ada added value untuk bisnes anda. Before after, alright, kalau misalnya kalau jual makanan, before after nak kata macam mana, tak adalah. Kalau produk macam produk kecantikan mungkin ada. Okay? Kita boleh share benda tu. Design produk anda perlu didesign, poster iklan perlu ada poster iklan. Alright. Seterusnya, jenis video. Okay, jenis video. Jenis video testimoni. Zaman sekarang, yang paling powerful adalah kita membuat testimoni dengan menggunakan video. Alright, bukanlah testimoni WhatsApp. Kalau dapat testimoni WhatsApp, is okay, just go on, ambil, terima. Tetapi sebaik-baiknya adalah testimoni video. Okay, testimoni video. Alright. So ada nak tengok tak contoh testimoni video? Ada nak tengok tak contoh testimoni video? Ada nak tengok tak? Saya nak tanya, berapa ramai nak tengok? Okey, saya boleh tunjukkan testimoni video macam kelas saya. Okey, ramai nak tengok Okey, so saya tunjukkan testimoni video yang saya ada untuk kelas saya. So saya buka dulu dekat YouTube. Okey. So saya search Tuan Ahmad Fairuz. Okay. So, macam saya, setiap kelas saya yang offline, seboleh-bolehnya saya akan cari videographer. Compare dan fotografer, saya akan cari videographer. Saya lebih importantkan videographer dibandingkan fotografer. Alright. So, jadinya, okay, video testimoni dia sangat-sangat luar biasa yang kita memang sangat-sangat perlu untuk kita dapatkan. Okay. Alright. So dekat sini saya akan cari video testimoni yang ada. Tak tahu mana pergi ni. Harap-harap ada lah kan. Tapi tak nampak pula. Macam tak cukup banyak pula dekat sini. Okay, kejap All video. So saya cari all video.
Okey, video testimoni saya cari. Sebentar. Oh, dia dah tak ada dah yang tahun-tahun lepas. Okey, tak apa. Saya play dekat playlist. Alright. Video result. Okey, so saya cari. Okey, so ini contoh video testimoni. Sekejap Alright. Okay, so anda boleh buat video testimoni macam ni. So tolong bagi tahu saya kalau tak nampak. Sorry. Sekejap Memulakan bisnes anda untuk dapatkan ilmu di sini. Okay, sekejap. Saya tunjuk yang ini. Okay. Okay, alright. Okay, so sekejap tak nampak. Yes, saya baru nak buka. Okay, alright. Okay, so saya buka untuk anda. So ini adalah antara salah satu video testimoni, tetapi dia bersifatkan video clip. So anda boleh tonton sebentar. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Nampak so sekarang dah nampak video? Nampak ke YouTube? Nampak YouTube tak? Nampak. Alright, contoh Saya Siti Hawa, kalau anda masih ingat tentang krim timbang kilo yang viral tu. Okay, jadi hari ini saya ingin memberi penekanan yang anda semua wajib untuk datang ke seminar ini sebab seminar ini sangat best dan akan memberikan anda input yang bermanfaat untuk membuat sale yang lebih boom. Okay. So itu contoh testimoni. Okay. So kalau video yang lain boleh tengok je lah. So pada akhir kelas akan ada lagi testimoni yang saya memang sentiasa minta. Contoh macam ni. Cover and sangat it is amazing. Ungkapkan pasal kelas ni it is amazing. Fully cover and sangat exciting. And daripada kelas ni dalam masa seminggu sebab Mia join kelas ni kan pada seminggu yang action yang Mia buat tu alhamdulillah Mia dapat RM10,000 sale. So you all kena datang tambah ilmu supaya your action akan bagi result yang sangat super amazing. Okay, alright. So ini adalah contoh video testimoni yang anda boleh lakukan. So jadinya setiap customer anda kena dapatkan testimoni yang macam ni. Dan sebaiknya adalah melalui video, menggunakan video. Itu yang terbaik. Alright. Dan kalau dapat testimoni tu dia ada result sekali. Macam tadi yang Mia tu dia bagi tahu lepas habis masuk kelas saya, seminggu lepas tu increase income sampai 10,000 daripada beribu-ribu sahaja. So jadi kena dapatkan benda-benda yang macam tu supaya orang jadi lebih trust lagi, lebih yakin lagi dengan produk kita ataupun servis kita. Okay? Right. So itu adalah tentang video. Okay, so jadi saya nak tunjukkan pada anda. Okay, so tadi kita video. Alright, so ada juga iklan. Okay, iklan ni dia tak penting sangat sebenarnya. Kalau misalnya kalau nak buat boleh, tak nak buat boleh. Alright, so iklan ni macam kita tengok dekat dalam TV lah. Kalau video, company profile lebih kepada bercerita tentang company kita, apa yang kita lakukan, apakah company kita provide, apakah servis yang ada. Ini video yang anda boleh lakukan, tetapi dia tak perlu terlalu urgent, boleh relax lagi. Alright. And then lepas tu, sharing produk. Sharing produk penting. Alright. Atas testimoni video, produk barang atau produk makanan. Tak kisah sama-sama. Alright. So, sharing produk. Okay, sharing produk ni antara benda yang pertama ataupun kedua yang anda perlu lakukan. Contoh, anda jual produk makanan. Contohlah saya ambil produk makanan paling mudah. Contoh produk makanan, anda jual produk makanan. Sejadinya, anda perlu ada video yang anda shoot memperlihatkan orang rasa macam teringin nak membeli produk makanan ni. So kita kena shoot produk kita tu. Okay, kena shoot produk kita tu. Kena tengok, kena tunjukkan texture dia macam mana. Kena tunjukkan macam mana rasa feel makanan tu dengan menggunakan video. So ini amat penting, ini kena buat. So interview. Interview ni ibarat macam testimoni, alright, tetapi dia cerita dua hala. Okey, dia akan nampak muka kita, dia akan nampak muka another one. Saya tanyalah kat dia, oh, dulu macam mana sebelum join agent dengan saya? Okey, so sekarang jadi agent macam mana? So interview. Okey, dekat situ pun akan mendatangkan trust orang juga untuk bersama-sama dengan kita. Launching. Bila anda nak launching, anda boleh buat video dulu. Tak ada masalah.
Macam Puan Aziani dia tak belajar lagi, mungkin dia nak buat pre-launching promotion. Dia terus buat launching kan. Sebenarnya untuk buat bila kita nak launching sebenarnya kita kena ada pre-launching. Pre-launching ni at least 2 minggu sebelum. So di mana apabila kita buat pre-launching, orang-orang dah prepare untuk datang dekat kita. Dia dah datang, kita dah dapat database dah. So sepanjang 2 minggu tu kita tinggal nak bagi dia rasa hype je. Kita dah hype dengan dia, dah rasa macam aku kena datang ni. Aku kena datang ni, aku kena ingat ni, aku kena datang ni. So jadi bila start dia day 1 promotion ataupun pukul 10 pagi start, orang semua dah masuk dah, orang dah beratur. Itulah yang dilakukan oleh company besar sebenarnya. Right. Tetapi company-company yang biasa-biasa ni, yang belum tahu macam mana game dia, diorang akan buat promotion, dia fikir malam ni esok promotion. Betul tak betul? Setuju tak setuju? Kebanyakan macam tu, fikir malam ni esok promotion. Dia tak boleh. Kalau fikir malam ni esok promotion, dia macam feedback dia macam tak terlalu powerful. So promotion anda kena ada preparation. Okay, yang itu nanti cerita lain, kelas lain. Okay, sebab yang ini dia sangat-sangat detail. Anda just bayangkan 2 minggu anda prepare, and then lepas tu anda dah ada lebih kurang, contoh anda ada lebih kurang 500 orang yang memang dah ready nak datang, nak beli. Senang tak waktu promotion kita? Kita open 10 pagi, 11 pagi habis. Settle masalah. Boleh balik tidur. Okay, boleh balik tidur. Okay, so itulah yang kita kena lakukan sebenarnya. Dia perlu ada preparation sebelum kita nak buat promotion. Tapi it's okay. Puan Aziani boleh cuba dulu, belajar dulu, and then after that nanti baru kita akan teruskan lagi dengan another game. Dia ada game-game dia yang berbeza. Okay, tuan, kalau SS feedback customer, lepas tu kita buat video boleh ke? Boleh juga. Tak ada masalah. Tetapi impact dia almost sama. Okay, impact dia almost sama. Manusia, bila tengok WhatsApp, zaman sekarang dia rasa, alah WhatsApp ni aku boleh buat. Okay, tapi manusia bila tengok manusia lain cakap direct secara live, dia akan rasa macam, oh okay, this is real. So maksudnya macam tu. That's the different. That's the different. So saya sangat encourage anda untuk buat video. Yes, Miss Jet. Tuan, sorry to disturb. Nak tanya sikit. Kalau katakan kita punya makanan, dia orang yang nak share tu, dia malu nak interview ke, dia malu nak adakan video. So macam mana kita nak handle this problem? Okay, buat iklan macam McDonald. McDonald tak ada interview. Dia lebih kepada produk. Tapi produk tu memang kena nampakkan dia betul-betul meleleh, betul-betul rasa macam sedap gila. Itu perlukan videografi kan yang bagus kan? Tak juga sebenarnya. Anda puan boleh pakai smartphone, tapi pakai smartphone yang pixel tinggi sikit. Okay. And then lepas tu beli lighting dekat Shopee supaya dia nampak different. Sebelah kanan dia akan nampak macam gelap sikit, sebelah kiri akan nampak ada gambar. So dia akan nampak ada lighting. So dia akan jadi smart dekat dalam video. Okay. Boleh belajar sebenarnya. Benda ni semua boleh belajar. Tak ada masalah. Kita boleh buat sendiri. Kalau nak upah fotografer, mau-mau dekat RM500,000. Seriously. Okay? Alright. Thank you. Alright, sama-sama. Offer hadiah untuk testimoni. Bolehlah nak buat macam tu. Itu saya tak tunjukkan lagi. Tapi boleh nak buat macam tu. Tak ada masalah. Kalau guna trik video voice over pun boleh ke tuan? Boleh. Tak ada masalah. Okay, nanti kan saya buat voice over takut orang semua terkejut nanti. Alright, okay. So ini penting ini penting video. So lepas ni barulah kita akan belajar macam mana cara nak buat selepas anda dah faham benda ni. Anda dah tahu. Okay, so dah ready? Saya nak tunjuk. Alright. So apa yang anda perlu buat adalah anda buka pada canva.com. C-A-N-V-A canva.com. C-A-N-V-A. Saya akan tulis dekat sini. Alright. Okay, www. Right. Why? Okay, sekejap ni. Okay, www.canva.com. Okay. Nampak ke? Adakah anda nampak skrin saya? Nampak Okay. www.canva.com. Okay. TikTok banyak videografi makanan. Guna phone je. Yes, betul. Alright, nampak. Okay, cool. So, anda buka pada canva.com. So, ini canva.com ni
saya start mengajar daripada tahun 2017 dengan e-usahawan. So memang kita orang dah encourage kebanyakan student menggunakan canva.com. Kita memang encourage. Sebab canva.com ni software yang paling mudah waktu tu. Tapi sekarang canva.com ni lagi powerful tau sebenarnya. Memang lagi menggila dia bagi. So di mana kita nak buat design apa pun boleh. Apa design kita nak buat pun boleh. Semua ada. Okay. Termasuk yang anda tengok background saya sekarang ni. Nampak tak background saya? Ni. Sebelah sini PWB dengan UiTM, nampak? Okey, sebelah kanan ni, hai, saya Tuan Ahmad Fairuz. Okey, termasuk background Zoom. Saya gunakan dan saya edit di Canva. Okey? So, Canva ni sangat powerful. So, anda boleh bermain. Saya akan tunjukkan sedikit bagaimana cara nak gunakan Canva. And then after that, kita akan masuk the bonus topic untuk anda. Alright. First kali, bila anda masuk canva.com, okay, bila anda masuk canva.com, yang anda kena tahu adalah anda nak buat apa. Anda nak buat design ke, anda nak buat business card ke, anda nak buat visual presentation ke, whatever yang anda nak buat ada di Canva. Okay, anda nak buat apa? Anda kena plan dulu anda nak buat apa. Okay, contohlah saya ambil, anda nak buat Facebook post. Okay, so kita just tulis kat sini Facebook, alright. So dia akan tanya Facebook post, Facebook shop ad, Facebook cover, Facebook event. So nak buat Facebook story pun boleh buat dekat sini, boleh buat Facebook video, birthday post pun boleh buat. So contoh kita nak buat Facebook post. So kita just klik saja pada Facebook post, alright. Dan dia akan keluarkan kita template. Tang template ni yang jadi mudah gila. Okay, dia akan keluarkan template. So template apa yang anda nak buat? Macam mana anda nak buat? Tuan, Canva elok guna app ke browser? Guna browser sebaik mungkin. Alright, kalau dekat phone dia akan ada macam limitation sikit. So maknanya sekarang ni anda tinggal nak pilih anda nak pakai apa. Okay, anda nak pakai yang mana satu. So anda tinggal nak tukar gambar dia and then lepas tu terus just go on. Dia ada lebih kurang, kalau yang ini saja ada terlalu banyak template, lebih daripada beratus-ratus template yang anda boleh guna. Okay, so saya tunjukkan macam mana cara nak gunakan template dia. Sebab kalau anda nak buat, anda boleh buat selepas ini. Maksudnya selepas habis kelas lah. Tapi sebelum habis kelas ni, alright, waktu sekarang saya tunjukkan anda dan lepas tu anda boleh try. Okay, contohlah saya nak ambil design yang ini. Okay, apa saya buat? Saya klik design ni. Okay, so video ni direkam, so nanti boleh tonton balik kalau tak jelas. Alright, so ini adalah template yang kita pilih. So, bila kita dah pilih, kalau kita nak tukar gambar, kita just klik saja. Kita boleh nak tukar font ataupun nak tukar ayat, kita klik saja, kita boleh tukar. So macam ni annual spring saya boleh buat promo November. Okay, promo November. Okay, contoh macam tu. So kita boleh tukar apa saja yang kita nak. Dan kalau kita nak tukar dia punya color, kita boleh tukar color apa yang kita perlukan. Okay, contoh color macam ni ataupun color kuning. Color apa yang sesuai yang anda nak gunakan. Background ni kalau nak tukar color pun boleh juga. Contoh anda nak tukarkan color kepada warna yang macam ni. Ataupun warna hitam sedikit. Ataupun warna ungu sedikit pun boleh. Tak ada masalah. Anda boleh tukar. Okay, and then lepas tu daripada segi gambar, okay, anda boleh tengok dekat sini gambar mana yang anda nak. Pergi pada klik pada photos. Okay, contoh cerita pasal Black Friday ke whatever ke anda boleh tengok. And anda boleh search dekat sini gambar apa yang anda nak. Okay, contoh saya ambil kat sini ada gambar makanan kan. So saya just tarik saja gambar ni. Okay, just tarik saja gambar ni. Tarik saja, contoh macam ni. Okay. Alright, and then lepas tu kalau kita nak bring forward, bring backward, kita boleh bring backward. Dah. Design kita dah siap. Selesai satu design. Senang tak? Senang sangat. Okay? Senang tak? Senang kan? Senang sangat. Tak susah. Alright. So, untuk feature-features lain, anda boleh tengok dekat sini. Alright. Kalau kita nak upload gambar sendiri, dekat sebelah kiri ni kita boleh upload. So, upload media. And then lepas tu klik pada device, dia akan minta daripada dalam komputer kita apa yang kita nak upload. So ini kalau nak upload gambar. Nak letak elemen,
kita boleh letak elemen apa yang kita nak. Contoh nak ada benda yang bergerak, featured, ataupun nak letak shape, nak letak stiker, nak letak benda-benda yang bergerak ni, boleh je letakkan benda yang bergerak ni. Tapi bila letak benda bergerak, dia akan jadi video lah. Contoh macam ni. And then lepas tu anda nak letakkan juga apa sahaja yang anda perlukan. Okay. Ataupun mungkin anda nak letakkan logo Facebook. Anda boleh tarik, letak Facebook kat sini. Alright. Contoh logo Facebook. Anda letak kat sini. And then lepas tu anda nak letak pula font. Okay. Letak logo Facebook. Kita nak letakkan alamat Facebook kita. Just klik pada teks. Kita tarik saja. Semua benda tinggal nak tarik saja. Tarik. Kita letakkan apa dia. Okay, Facebook kita mungkin TAF Facebook kita. So, jadi orang nampak Facebook kita adalah nama TAF. Contoh macam tu. Okay, so ini adalah cara nak edit video. Nak edit foto. Kalau anda nak edit video pun sama juga. Mudah je. Anda pergi dekat video ataupun anda boleh upload video daripada awal. Dekat tempat upload anda boleh upload video pada awal. Alright, ataupun kalau nak pakai video yang ada, tinggal tarik sahaja video yang ada. Contoh, okay, kita nak pakai video yang ini. Contohlah nak pakai video ini. Kita tarik saja video. Alright, tarik saja video yang ada. So, video ni akan keluar dekat belakang ni nanti. Dia akan bergerak macam tu. Lepas tu tulislah yang lain tentang keindahan tasik ataupun apalah semua. Untuk nak adjust video. Kalau kita nak adjust background, kita boleh tengok background yang ada dekat sini, kita boleh adjust. Ada banyak sangat background yang kita boleh gunakan dan kita nak adjust, kita nak tarik. Contoh nak pakai background yang love lift ni, contohlah kawan wanita pun kadang-kadang dia suka yang love ni kan. So kita boleh tak dah nampak dah background kat belakang. Ada love kat situ. Okay? So basically ini cara dia macam mana nak gunakan Canva. Dia sangat mudah. Tarik. Itu sahaja. Alright. Dan apabila selesai, anda ada dua pilihan. Anda nak publish ke Facebook ataupun anda nak save. Kalau tanya saya, pergi pada save dahulu. Maknanya kita pergi pada download lah. So anda akan nampak button dekat atas ni. Okay, anda nampak button dekat atas ni. Klik pada button ni. So dia akan bertanya kita, adakah kita nak download? So kita boleh pilih. Kita nak download apa? As a video ataupun as the PNG ataupun JPEG. Kita boleh pilih yang mana yang kita nak download. Dan anda tinggal nak tulis kat sini. Let's say anda pilih MP4. So anda klik dekat sini. So dan dia akan download. Anda boleh tengok dekat dalam folder download anda. Okay? So sangat mudah. Rasa-rasa senang ke tak senang? Tolong komen. Senang ke tak senang? Okay, senang ke tak senang? Sangat senang. Semudah. Yo. Okay, saya jit lagi. Tanya sikit. Kalau Facebook post lah. Maksudnya yang love yang warna merah ni, dia boleh bergerak-gerak lah? Yes, dia akan bergerak-gerak juga. So kalau Facebook cover tak boleh kan? Apa? Facebook cover? Facebook cover pun boleh. Boleh bergerak-gerak? Boleh. Very interesting. Nak buat profile pun boleh bergerak-gerak puan. Nak tengok profile kawan saya dia bergerak-gerak profile kawan saya ni. Saya pun jealous juga. Cuma saya tak sempat nak buat. Okey, sekejap saya cari profile kawan saya. Dia adalah one of the trainer juga, antara trainer yang hebat jugalah. Okey. So dia buat profile dia bergerak-gerak. Itu memang saya pun nak buat tapi tak sempat nak buat. Okey. Dan dia buat gunakan Canva jugalah. Basic dia adalah menggunakan Canva lah, basic dia. Tapi dia ada banyak lagi software. Alright. Okey, cuba tengok ni ni dia bergerak ni. Nampak? Nampak tak? Profile dia bergerak. Tak nampak. Oh, tak nampak. Oh, maknanya saya tak share lagi. Oh, saya tak share lagi. Okey, sekejap. Saya share dulu. And then lepas tu kita buka. Ni kawan saya, sahabat saya dan one of the guru saya jugalah. Nampak tak? Okey, dia punya profile dia. Nampak tak profile ni? Berkelip-kelip profile dia. Okey, saya refresh balik Saya refresh balik. Nampak tak? Ya. Best Okey. Alright. So jadinya kita pun boleh buat macam tu juga. So untuk attract orang kan, macam mana orang nak tengok kita. Okey. Alright. Seterusnya, that mean dalam gambar-gambar dalam tu dia memang ada je.
tak boleh ambil dari handphone galeri. Saya dah tunjuk tadi, boleh ambil handphone dari galeri. Boleh upload, ambil. Ya, semua ada. Semua dah ada dan boleh ambil dekat handphone. Saya selalu guna untuk assignment. Best, yes. Okay, senang. Alright, Canva is very interesting. Okay, macam yang anda tahu, dekat dalam ni kita ada yang budak universiti memang akan banyak explore lah. Okay, tetapi yang dah lepas universiti di tahun-tahun tu, tak tahulah dia dah explore ke belum. So jadi, so ada yang dah tahu, ada yang belum tahu. Tak apa, it's okay. Kita tambah ilmu. Okay, tak salah pun nak tambah ilmu kan. Alright, okay. So, saya harap anda dah faham tentang Canva. Canva ni free, tetapi kalau untuk nak upgrade macam nak pakai gambar-gambar dia ataupun feature-features yang berbeza sikit, memang kena ambil yang premium. Okay, so kita akan pakai Canva. Alright, so setakat ni alhamdulillah saya dah share tentang macam mana nak buat video dan foto dalam masa 5 minit. Alright, anda nak belajar lagi tak? Saya nak tanya pada anda. Anda nak belajar lagi tak? Nak. Seorang je yang nak, Puan Cik dia. Yang lain-lain macam mana? Oh, ada nak. Okay. Alright. So, kali ni saya nak tunjukkan pada anda bagaimana, alright, kadang-kadang, kadang-kadang saya, ada orang call saya, tetapi saya tak pernah mengiklankan, tetapi dia call. Pelik tak? Pelik tak? Pelik kan? Saya tak pernah buat iklan pun, tapi saya menulis lah. Saya menulis kan. Saya menulis, lepas tu orang tolong tulis tentang saya. Tiba-tiba ada orang call saya. Tuan, saya nak belajar dengan tuan dah. Pelik tak tu? Pelik kan? So, benda pelik ni biasa terjadi dekat Google. Anda pernah tak kena macam tu? Pernah tak kena macam tu? Tolong bagi tahu saya. Ada tak anda pernah kena? Tiba-tiba ada orang telefon, dia kata saya dapat daripada Google. Pernah tak? Tolong komen. Tak pernah lagi. Okay. Kalau buat iklan dia lah. Ni tak buat iklan. Kita buat iklan. Alright. Tak pernah. Okay. Saya nak cerita tentang Google. Okay. Saya nak cerita tentang Google. Alright. Google ni, dia sangat berbeza dengan Facebook. Okay. Dan Google ni, kalau nak belajar, saya perlukan at least 2 hari full day. Google sahaja. Google sangat powerful. Bukan bermakna Facebook tak powerful. Okay? Facebook dia ada segmen dia sendiri. Dan Google ada segmen Google sendiri. Dan anda tahu tak, Google pada tahun 2018 hingga 2020 dia sangat grow. Lain macam grow dia. Okay? Alright. Dan ada banyak software-software yang kita boleh gunakan dan kita boleh belajar melalui Google ni. Cuma dekat Malaysia masih ramai entrepreneur yang meninggalkan Google. Dia fokus dalam kepala dia Facebook, Instagram, Facebook, Instagram. Kalau dia tambah sikit pun TikTok. Itu je. Itu je yang mereka fokus. Setuju ke tak setuju? Kalau ada extra sikit pun WhatsApp. Setuju ke tak setuju? Right. So jadi sebenarnya Google sangat powerful dan ada kemungkinan besar Google ni dia lebih powerful daripada yang lain. Dan dekat sinilah saya nak share pada anda. Alright, betapa powerfulnya Google ni. Okay? Alright. Anda ingat tak tadi saya bagi tahu pada anda, okay, salah satu komponen penting yang salah satu channel-channel penting dalam 5+2 itu adalah Blogspot. Okay, masih ingat lagi tak? Anda tahu tak kenapa saya minta anda buat Blogspot? Anda tahu tak kenapa saya minta anda buat Blogspot? Adakah anda tahu kenapa saya minta buat Blogspot? Alright. Blogspot adalah salah satu partner ataupun group daripada Google yang sangat-sangat Google sayang sebenarnya. Okay? Yang sangat-sangat Google sayang. Selain daripada Google sangat sayang dengan Google Map dia, Google sangat sayang dengan YouTube dia, dan salah satu yang dia sangat sayang adalah pada blog, iaitu Blogspot. Okay, iaitu Blogspot. Okay, jom saya nak tunjukkan anda macam mana Google ni terjadi. Apakah yang kita boleh gunakan dan apa yang kita boleh manfaatkan dekat Google. Okay, saya nak tunjuk pada anda so anda boleh tengok. Contohlah
Saya nak cari ejen AIA. Ejen AIA Takaful. Contoh. Saya nak ambil, nak cari ejen AIA Takaful. Right. Okay. Biasanya bila orang nak cari, orang akan terus menulis apa yang diinginkan. Setuju ke tak setuju? Okay. Setuju ke tak setuju? Contohlah anda nak cari ejen takaful, anda akan terus tulis ejen takaful. Setuju tak? Anda akan tulis ejen takaful. Sebab apa? Sebab kita memang nak cari ejen takaful tu. Okay. So dekat sinilah yang terjadi sangat powerfulnya ejen takaful ni. Alright. Okay. Puan Rosmah Ismail, boleh tolong mute tak? Sebab saya tak boleh nak tolong mutekan ni. Sebab kalau tak boleh, saya nak kena move, nak kena hantar puan ke tempat yang lain. Tolong mute. Alright. Okay. Alright. So, ini adalah interface Google. So, bila anda buka lah bila anda buka, okay, anda akan tengok kebanyakannya Google akan support benda-benda yang berkaitan dengan Google. Contoh anda tengok dekat atas sekali ada tulis AD ni. Nampak tak AD? AD ni adalah Google Ads. So di mana kita membayar untuk biar orang search dan berada paling atas. Okay, ini adalah Google Ads. Didn't know about this class platform untuk belajar. Okay, saya tak faham Puan Jit. Boleh jelaskan nanti. Okay. So, anda boleh meletakkan Google Ads ni ataupun boleh berbayar untuk meletakkan produk ataupun servis anda di atas. Contoh ni satu, ini kedua, ini ketiga. So, dia boleh letak 3 sahaja. So, maknanya bila orang buka sekali, bila orang buka kat website atau dia search Google, dia akan pergi kepada yang paling pertama. Of course lah, dia akan klik pada yang ini. Satu klik ni memang kena bayar. So, ini kita panggil sebagai Google Ads. Alright. Ini basic dia. Ini yang ada dekat Google lah. Alright. Yang kedua, Google akan cuba seboleh-bolehnya untuk recommend partner dia. Iaitu contoh partner Google adalah Blogspot. Partner Google adalah Blogspot. Video, Maps, itu adalah partner Google. Okay. So, jadi bila... Kejap. Okay. Alright. So, jadi bila kita scroll bawah sikit, kita akan nampak. Contoh macam ni ada Facebook. Tapi Facebook ni sebenarnya jarang keluar. Ini nasib baik lalu keluar ni. Okay. Kebanyakannya, kalau anda tengok, Facebook akan recommendkan Blogspot. Nampak Dia akan recommendkan Blogspot dekat sini. Dia akan recommendkan listing yang berkaitan dengan listing. Dia akan recommendkan Blogspot lagi dekat sini. Okay. So, dia akan recommendkan business site daripada Google. Google akan recommendkan Google business site Google. Alright. So ini yang Google akan recommendkan. So jadi Google sangat-sangat support untuk blog. Nah, jom kita tengok dekat blog apa yang dia buat. Contoh macam ni Blog ni dia menjadi ranking page pertama apabila orang search ejen AIA Takaful. So which is dia sangat powerful. Ada tak dia perlukan keluarkan duit? Dia tak perlu keluarkan duit. Apa yang dia perlu buat adalah dia sentiasa menulis konten. Anda masih ingat lagi kelas sebelum ini saya share konten dengan anda. Okey? Dan konten tu boleh menghasilkan duit kan? So sebenarnya dengan menggunakan Blogspot pun kita boleh menghasilkan sesuatu. Nah, sekarang ni dia menggunakan Blogspot sahaja untuk dia menulis, untuk membuatkan produk dia lebih dikenali dan berada pada page yang pertama. Apa yang akan terjadi bila orang search, orang tengok dekat dia punya Blogspot, menarik, orang akan call. So, adakah itu bagus ataupun tidak? Baguslah. Itu bermakna kita membuatkan ads ataupun membuatkan iklan, membuatkan servis tanpa perlu membayar. Dan ini sangat-sangat susah nak dapat. Sangat-sangat susah nak dapat. Okey. So jadinya salah satu sebab yang saya nak minta anda buat Blogspot adalah kerana ini. Kerana supaya bila orang Google anda, dia akan jumpa anda juga. Jom kita buka. Alright. So apabila kita buka, alright, dia bercerita tentang produk dia. Dia bercerita tentang produk dia.
siapa dia, okey. Alright, dia cerita semua tentang diri dia. Okey, dekat sebelah kanan ni. So ini adalah blogspot dia. So di mana kalau orang nak hubungi dia terus call. So dia akan mengurangkan kos dia untuk membayar iklan. Dia akan kurangkan kos dia untuk bayar iklan. So inilah powerfulnya blogspot. Tetapi semua perkara ini hanya akan terjadi apabila anda tahu dan faham untuk menggunakan satu sistem yang kita panggil sebagai SEO. Okay, SEO. Alright. So apakah itu SEO? Okay. Mesti blogspot sahaja ke? Kalau blog platform lain macam WordPress, boleh, tak ada masalah. Tetapi blogspot lebih more powerful sebab dia memang dengan Google. Okay? Alright. So apakah itu SEO? Alright. Nampak kat sini. So SEO adalah search engine optimization. So di mana semua apa yang kita tengok dekat dalam Google dan kita search di dalam Google ini adalah berdasarkan SEO. Okay? Alright. Nah, SEO ni lah yang akan membantu website kita ataupun blog kita ni untuk naik pada page pertama, page kedua ataupun lebih atas lagi daripada tu. Inilah punca dia. Okay? So hari ni saya akan tunjukkan anda sedikit, alright, macam mana kita nak buat penulisan supaya orang bila search dekat Google dia akan nampak kita. Nak tahu tak rahsia ni? Siapa yang nak tahu rahsia ni? Saya nak tahu sangat. Okay, rahsia akan terbongkar. Okey, rahsia akan terbongkar. Nak tak tahu? Okey. Alright. Tak ramai yang nak tahu dia lebih kurang macam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 orang. Nak tahu. 10 orang. Okey, 11 orang. Okey, lepas ni saya kena buka room lain lah sebab tu macam tak ramai je nak tahu ni kan. Rasa macam ramai nak dengar je, macam tak nak tahu, tak apalah, tak nak tahu, tak apa, saya tak ada masalah kan. Nak tahu juga berapa ramai yang nak tahu kan. Baru 20 orang, dalam ni ada lebih kurang dalam 60 orang kan. Baru 23 orang, so yang lain-lain macam mana, nak tahu ke tak ni sebenarnya. Okay, so SEO, so saya akan tunjukkan sebenarnya apabila kita nak bermula bisnes di online ni, salah satu perkara yang kita perlu pastikan adalah kita perlu cari produk ataupun nama yang betul-betul tengah hot sekarang sebenarnya. Okey, macam mana kita nak tahu, nak cari? So kita menggunakan Google Trend. Google Trends. Alright, Google Trend. Siapa yang pernah menggunakan Google Trends ni? Okay, siapa yang pernah menggunakan Google Trend ni? Tolong bagi tahu. Saya pernah. Okay, adakah anda faham? Sebab Google Trend ni sebenarnya dia boleh membuatkan kita tahu banyak perkara tentang bisnes kita dan banyak perkara. Adakah kita boleh nak grow dekat tempat ni ataupun tidak? Adakah produk ni bagus ataupun tidak? Adakah produk ni ada demand ataupun tidak? Boleh tak kita gunakan strategi ini ataupun tidak dengan Google Trend? Kalau anda expert on Google Trend, anda akan tahu, produk ni tak payah pakai lah. Alright? Produk ni nanti dululah, relax dululah. Belum lagi waktu dia untuk jual produk ni. Kalau anda tahu. Okay. So, saya nak tunjuk pada anda. Apakah itu Google Trend? Google Trend. So, anda boleh buka Google Trend. Kalau anda nak, anda boleh buka bersama-sama dengan saya. Anda search Google Trend. Anda boleh buka sekali. Okay, dan anda boleh search produk anda dan anda boleh tengok produk anda. Okay, so tolong bagi tahu saya apakah bisnes anda sekarang. Okay, tolong bagi tahu saya apakah bisnes anda ataupun tolong bagi tahu saya niche bisnes anda. Alright, tulis yang betul betul-betul nama tulisan dia. So saya nak cari. Alright, okay. Kokoja, betul ke nama Kokoja macam tu? Okay.
Susu C2 Joy. Alright. Krupp Crappy My. Yo. Kokojar memang itu ke nama dia? Kokojar. Betul ke? Haura Bella. Banyak betul nama-nama brand sekarang Okay, Ribbon. Okay, susu kambing Ryan tu memang ada 2 R ke? Sailaja Hair Shampoo. Ni pun first time juga dengar ni. Sofia by Jana Nick. Sabella. Sabella saya pernah dengar. Tapi Sofia ni baru Okay. Kokojar. Right. Okay, so saya ambil Kokojar Alright, tolong berikan saya pesaing Kokojar, please. Tolong berikan saya pesaing Kokojar. Apakah pesaing Kokojar? Alright. Okay. Okay, Cocolicious pesaing Kokojar. Alright. Okay, cool. Okay. So sekarang ni apa yang saya nak buat, first kali apa yang anda perlu buat adalah anda kena pergi tukar kepada Malaysia. Okay, tukar dulu kepada Malaysia. Anda cari Malaysia. Right, anda cari Malaysia. Okay, anda cari Malaysia. Lepas anda cari Malaysia, so kita search Kokojar. Kokojar. Betul ke? Betul ke ejaan dia? Tolong bagi tahu, adakah betul ejaan dia? Betul ke tidak ejaan dia? Tolong bagi tahu ejen Kokojar ni. Setiap 2-3 kali sehari ajar, tapi Kokojar tak sampai-sampai kat rumah Okay, Koko. Mana satu? Tadi saya tengok Kokojar. So sekarang Chokojar. Yang mana satu sebenarnya? Okay, Cojar. Yang mana satu sebenarnya? Okay, tak apa. Kita search Okay, kita search yang ini, Kokojar. Okay. And then lepas tu kita letak compare kat sini, Kokojar. Alright. Tadi apa tadi? Satu lagi, dia punya pesaing dia. Okay. Cocolicious. Okay, pesaing dia adalah Cocolicious. Alright. Kita letak pesaing dia Cocolicious. Tadi satu lagi ada Cocotub pesaing dia. Alright. Okay. Alright, Cocotub. Alright. Okay. Cukuplah tu, 4. Okay lah. Nak letak juga? Boleh. Kita letak 5 Okay. Alright. Kita letak 5. Okay. Cocotub. So, sekarang ni, apabila anda melihat kepada Google Trend ni, kita tahu trend apa yang sedang hot dekat Malaysia sebenarnya sekarang ni. Dengan menggunakan kata nama sebagai Kokojar ni. Kita boleh tahu trend mana yang tengah hot sekarang ni. So, adakah orang suka mencari Kokojar dekat dalam Google? Ataupun orang mencari Kokojar ni, Cocolicious, Cocotub, Cocodub. Right. So, bila kita tengok dekat sini, yang paling banyak orang sedang mencari adalah, kita tengok pada yang biru ni. So yang biru ni yang memang tengah demand. Okay, memang tengah demand, orang tengah cari. Malah kalau kita tengok pada yang ini, dia tengah grow. Kalau tengok ada bintik-bintik ni, dia tengah grow. Dia tengah ramai sangat tengah nak cari dia. Okay. Yang kedua, kalau kita tengok kat sini adalah Cocodub. Cocodub ni pun tengah grow. Okay. Tetapi ini adalah 12 bulan yang lepas. So kalau kita tengok yang kuning ni, Cocolicious ni dah nak tinggal macam tak tahu nak ke mana ni. Alright, yang hijau ni pun ada tak ada je. Yang merah ni pun tak tahu mana pergi. Okay. So bila kita dah tengok tiga-tiga ni, tiga-tiga ni kita buang dulu. So dah kita tak payah nak pakai dah. So maknanya tiga-tiga ni dah bukan macam pesaing kepada Kokojar dengan Cocodub ni. So jadinya kita ignore je lah. So kita dah tak perlu dah. So maknanya siapa-siapa yang ejen dekat situ, so anda kena consider lah produk anda tak ramai yang cari. Contoh macam tu apa ni? Tapi kalau coach compare dengan tudung kan, sabar dulu. Tudung cerita lain bang. Tudung tak juga all time high demand. Dia ada cara contoh macam mana kita nak tengok. Okay? Alright. So sekarang ni kita tengok 12 bulan. Okay? So kita tengok pula apa yang terjadi 7 hari lepas. Kita tengok apa yang terjadi 7 hari lepas. So 7 hari lepas bermakna kalau kita tengok kat sini Kokojar paling ramai orang cari. Okay, paling ramai orang cari. So saya just nak tunjuk pada anda, okay, apabila anda nak jual Kokojar,
So ini adalah negeri-negeri yang tengah hot. Okay, apabila anda masuk dekat dalam Google Trend ni, ini adalah negeri-negeri yang tengah hot. So apa yang anda perlu lakukan adalah mungkin anda boleh cari ejen atau mungkin anda boleh cari boleh pasarkan dekat negeri-negeri ni. So negeri-negeri yang tengah hot ni, tengah hot dan tengah ramai dia selalu cari tentang Kokoja dekat negeri-negeri ni. So which is ini sangat-sangat bagus untuk kita nak expand pergi dekat negeri-negeri yang ini sebab permintaan tengah high demand. Okay, kalau kita tengok pula Kokodap dia lebih banyak kepada Penang lebih banyak, Terengganu lebih banyak, Selangor, contoh macam tu. So ini yang pertama. Kalau anda nak tengok demand, okay, saya selalu akan tengok demand ni. Okay, demand mana yang paling ramai. Yang kedua, anda akan tengok, alright, apa yang orang paling banyak search tentang Kokoja ni. Okay, yang paling orang banyak search iaitu SEO dia lah. Yang paling banyak orang search adalah Kokoja resepi. So sebenarnya maknanya ramai orang yang nak buat sendiri. Dia search Kokoja resepi ni. Okay, ini yang ramai orang cari. Okay, yang kedua Kokoja viral, yang ketiga Kokoja, yang keempat adalah cara buat Kokoja. Okay, so kat sini apa yang kita boleh ambil manfaat daripada related queries ni? Ada rasa apa yang kita boleh ambil manfaat? Okay, cuba komen sikit. Ada rasa? Okay, ada rasa apa yang kita boleh ambil manfaat dekat sini? Bila kita dah tahu Kokoja, ramai Kokoja resepi ramai orang cari, Kokoja viral ramai orang cari, Kokoja ataupun cara buat Kokoja ni ramai orang cari. Okay, alright. Ini adalah idea-idea content yang anda boleh gunakan. Okay, anda boleh fokus kepada konten-konten cara nak buat Kokoja resepi. Okay, so anda boleh buat konten ni. Dan apabila anda menulis dekat blog ataupun anda menulis dekat dalam Facebook, banyakkan buat resepi Kokoja. Tak kisah resepi pendek ke, resepi blur ke, alright, panjang ke, anda boleh buat. Ataupun Kokoja viral. Dan gunakan ayat-ayat ini supaya apabila orang search dia akan jumpa ayat ini. Banyakkan menulis dengan menggunakan ayat ini. So ini daripada segi top. Kita tengok pula yang tengah trend sekarang. Okay, kita tengok tengah trend sekarang. So tak ada yang tengah trend. So dia ada top sahaja. Jadi kita pergi pada bawah. Okay, ini pada bawah adalah Kokodap HQ. Kalau Kokodap hanya ada satu saja yang orang search. Kokodap HQ. So bermakna mungkin ramai orang yang nak bisnes Kokodap dekat sini. Okay, conclusion dia yang saya nak bagi tahu pada anda, very simple, alright. Anda perlu menggunakan ayat-ayat ini, okay, untuk anda menulis. Ini yang pertama. Okay, ini yang pertama. Anda perlu menggunakan ayat-ayat ini untuk menulis. Yang kedua, anda perlu gunakan nama Kokoja ni sebagai nama depan Facebook anda. Maksudnya Facebook fanpage anda. Okay, ataupun nama depan untuk anda punya blogspot. Nama depan untuk website, nama depan untuk YouTube, supaya Google boleh recommendkan dahulu kita punya produk, kita punya channel. Google akan recommendkan. So ini salah satu cara supaya bila orang search dia akan jumpa kita dahulu. Ini adalah sangat-sangat basic. Saya tak search lagi banyak tadi. Okay, alright. So Tuan Najmi, tapi tadi kalau coach compare dengan tudung, kan all time high demand. Okay, Tuan Najmi boleh jelaskan, Tuan Najmi comparekan yang macam mana? Alright, boleh jelaskan saya, Tuan Najmi compare macam mana? Alright, mungkin cara kita berbeza, mungkin Tuan Najmi lebih tahu banyak daripada saya. Alright, mungkin boleh share, saya tak ada masalah. Sebab manusia tak perfect. Okay, kita tahu manusia tak perfect. Alright, Tuan Najmi boleh share? Okay, so contoh tudung. Okay, tudung. Alright. Bila kita search tentang tudung, tadi Tuan Najmi bagi tahu bila kita search tentang tudung, kita letak 12 bulan. Okay, all time high demand. Okay, all time high demand. Tapi tengok balik dia bukan all time high demand. Nampak tak kat sini? Okay, nampak tak kat sini? Ini bulan 4, bulan April, waktu MCO dia tak demand. Dia tak all time high demand. Demand dia makin turun. Naik balik, dia turun sekejap, and then sekarang dia waktu turun. Okay, November dia tengah waktu turun sekarang. Okay, dia tengah turun. Okay, tengok pula 3 bulan sebelum.
Okey, kita tengok 3 bulan sebelum apa terjadi dengan tudung. Okey, dengan tudung. Alright. So dia naik turun. Contohlah okey, naik turun dan dia naik balik. Okey. Tetapi kalau kita search sahaja tudung, tak adil rasanya. Okey, sangat tak adil. Alright. Saya kalau saya buat validate, saya akan juga mencari yang lain. Contoh, kita akan gunakan bawal. Betul Perempuan pakai tudung bawal kan? Betul tak? Kan? So saya akan pakai bawal. Okey, so apa lagi yang sama nama dengan tudung? Bawal, lagi apa lagi? Okey. Shawl. Okey, shawl. S-H-A-W-L. Shawl. Okey, kita tengok shawl macam mana. Alright. Okey, shawl lagi rendah. So 3 ni lah. So jadinya dekat sini kita boleh nampak yang orang pencarian orang dia sama. Waktu tarikh ni semua turun. Lepas tu waktu tarikh ni naik. Mungkin dia raya lah kot, dia naik. Waktu tarikh ni tudung banyak orang cari tetapi yang lain semua turun. Contoh macam tu. Okey, tudung instant. Tudung instant. Okey. Alright, kita tengok tudung instant macam mana keadaan dia. Okey. Tudung instant tak ada langsung. Tak payahlah Tudung instant tak ada. Okey. So, kalau kita nak tahu adakah tudung ni dia high demand, okey, dia betul-betul all time high demand, paling mudah kita boleh try tudung, baju, kasut. Okey, tak boleh compare macam tu tuan. Okey. Kalau kita compare yang itu adalah bermakna kita nak compare barang mana yang tengah hot. Saya tak fikir barang mana tengah hot. Saya compare sekarang adalah dengan niche yang hampir sama. So which is niche yang hampir sama yang membuatkan kita boleh dapat SEO yang bagus ke dalam website ataupun blogspot, YouTube dan yang lain-lain. Kalau nak compare, nak jual boleh. Kalau nak compare macam tu. Okey, niqab ni QAB, niqab. Banyak ke niqab Rasa macam tak tahu nak kata. Niqab pun kurang sikit lah. Okey. Alright. So, untuk kita nak tahu dia all time demand ataupun tak, okey. So, kita pergi pada 5 tahun. Saya suka tengok 5 tahun. Adakah dia demand ataupun tidak? Kita tengok Alright. So, nampak tak? Conclusion dia sebenarnya, orang cari tudung, dia semakin menurun. Nampak tak? Dia semakin menurun. Turun orang mencari tudung. Semakin menurun. So, dekat sini, anda tahu tak kenapa big player mula tukar niche business? Daripada buat bisnes tudung, dia pergi pada kosmetik. Betul tak? Pernah tengok tak? Okey, banyak big player yang turun, yang keluar macam tu. Cuba kita search kosmetik. Okey. Right. Kita tengok kosmetik. Macam mana pula demand dia? Okey, ramai tak? Okey, dia tak banyak. Tapi kalau kita tengok, ni memang tengah naik sekarang demand untuk kosmetik. Ataupun mungkin saya tukar dengan nama yang lebih commercial, kosmetik. Alright. So contohlah kita tengok apa yang jadi. Alright. So itu warna hijau. Okay. So tak nampak. Tapi kita nampaklah kat sini kalau dalam bahasa Melayu, kosmetik dia tengah demand dekat sini. Demand tengah naik. Betul-betul naik. Demand tengah naik. Tapi kalau macam tudung, demand dia tengah turun. Okay. Kalau kita tengok kat sini, hampir sama lagi demand dia. Kat sini. Kita tengok kan. So dari situ sebenarnya kita tahu, okay. Kalau untuk big player, diorang akan study benda ni, diorang akan nampak, okey dah makin turun. Okey, sampai sini kita perlu bermain dengan niche yang lain. Ataupun kita perlu diversify bisnes kita. Faham Kita perlu buka lagi bisnes baru. Contoh macam tu. Contoh je. So ini anda perlu lakukan sebenarnya. Anda kena lakukan untuk anda nak tahu apa yang sedang demand. Okey. Kalau nak tahu strategi untuk orang yang sedang demand ataupun tak, paling mudahlah kita boleh tengok orang jual durian. Anda tahu tak orang jual durian ni sekali musim durian dia akan untung beratus ribu. Sebab apa? Sebab dia tahu demand. Okey, ada seorang kawan saya, dia kata, saya tanya dia, macam mana kau nak tahu bila waktu sesuai nak jual durian ni? Okey, dia kata aku tengok dekat dalam Google Trend. Saya terkejut saya dengar. Dia kata tengok dalam Google Trend. Wow, okey. So dia tunjuk kat saya. So nampak tak kat sini Demand untuk durian selama 5 tahun. Okey, bulan Ogos orang nak cari durian.
Okey, 2016. Okey, tengok 2017 bulan Ogos, ramai tak orang cari? Okey, dekat sini. Okey, lebih kurang lah. Alright, orang cari durian. And lepas tu kita cari pula 2018. Okey, 2018 bulan Ogos. Tengok bulan Julai. Julai lebih kurang lah, Julai Ogos lah lebih kurang. Really high demand. Okey, kita tengok balik pada bulan 2019. Okey, dia jadi pada bulan Julai, Ogos, lebih kurang macam tu lah. 2020 dia akan jadi pada Julai, Ogos, lebih kurang macam tu. So, kalau anda adalah seorang businessman, anda rasa anda tahu tak bila tarikh nak pergi borong durian ni? Dah tahu ke belum? Kita dah tahu dah game dia sebab kita dah study. Bila waktu yang kita nak keluar duit? Diorang akan mula keluarkan duit pada bulan Mei dan diorang akan mula dapat untung pada bulan Ogos ataupun September. Itu je waktu untuk diorang bisnes. Inilah baru dinamakan bisnes yang smart. Okay? Sebab dia tahu bila waktu dia nak keluarkan duit, bila waktu dia simpan duit. Alright. So after that, bila anda dah tahu tentang yang macam ni, ini adalah related query ataupun nama-nama yang kita boleh gunakan. Alright. Dan anda dah tahu, barulah anda boleh menulis lebih banyak dekat dalam Google ataupun dekat dalam YouTube, dekat dalam Facebook dan yang lain-lain. Okay? Alright. Setakat ni jelas tak? Hari ni saya tunjukkan sedikit rahsia buat anda. Itu baru basic ya. Nak tahu lagi, kalau untuk Google Trend, dia sangat-sangat panjang. Dekat Google Trend, kita tahu adakah kita perlu untuk spend duit ataupun tak. Dekat Google Trend, kita boleh tahu adakah ini waktu yang terbaik ataupun tidak. Dekat Google Trend, kita boleh tahu worth it tak aku join dengan sistem, dengan company ni. Kita boleh tahu brand company ni macam mana. So kita boleh study semua benda ni dekat dalam Google Trend. Okay. Siapa yang rasa dapat sesuatu hari ni? Tolong bagi tahu saya, tolong komen. Berapa ramai yang rasa dapat sesuatu? Dia dapat banyak, dia dapat sesuatu yang baru. Tolong komen bagi tahu saya. Okay. InsyaAllah saya usahakan. Okay, dapat banyak tuan. Alhamdulillah dapat ilmu baru. Dapat sesuatu banyak. Alhamdulillah. Okay, banyak. Okay, so Taf, ajar sikit cara nak pilih company nak jadi agent. Alright, nanti kita dalam pada waktu Q&A Okay, alright, okay guys. So Alhamdulillah dah pukul 10.30. So kelas saya ngam-ngam habis pukul 10.30. So jangan lupa saya akan buka waktu Q&A 10 ke 15 minit setelah habis kelas. So jadi kalau anda nak stay, anda boleh stay. Kalau nak bertanya, boleh bertanya. Tetapi macam saya bagi tahu selalunya waktu Q&A lah waktu paling banyak saya akan bagi. Tak percaya tanya orang-orang yang stay. Alright, yang pelik-pelik banyak keluar waktu Q&A. Sebab waktu Q&A ni waktu benda-benda yang orang tanya pelik-pelik. Waktu kelas saya akan follow dia modul yang ada. Okay, so pilihan pada anda lah. Nak dapat ilmu pelik-pelik kena stay. Alright. So sebelum saya nak habiskan kelas, so hari ni kita ada quiz. Okay, ada quiz kan Puan Siti? Alright. Okay, password. Nak bagi password kan? Okay, sabar dulu. Saya bagi soalan dulu. Okay, sebelum saya nak bagi soalan ni, so anda perlu menjawab soalan quiz ni di dalam WhatsApp group. Okay, di dalam WhatsApp group. Dan di dalam WhatsApp group nanti akan ada Google Form. Okay, saya ulang sekali lagi. Semua soalan yang saya tanya lepas ni, anda boleh menjawab di dalam WhatsApp group dan di dalam WhatsApp group tu ada Google Form. Jawab di dalam Google Form. Kalau anda jawab dekat chat room ataupun anda jawab dekat dalam WhatsApp, okey, tidak akan dapat apa-apalah. Nak jawab kena jawab dekat dalam Google Form. Okey? Alright, boleh Okey, nak tahu tak soalan dia? Soalan dia senang. Dia tak susah mana pun soalan dia. Okey? So soalan dia, apakah itu SEO? Okey. Soalan dia, apakah itu SEO? Alright. Soalan dia, apakah itu SEO? So anda boleh jawab dekat dalam Google, dekat dalam WhatsApp group sekarang Tuan, maaf saya ada lagi meeting, tak dapat tunggu. Okey, tak apa. Tak ada masalah. Alright. So, untuk password dia adalah
TAF, TAF, TAF 2020. Okay. Password dia adalah TAF 2020. So saya akan letakkan password ni. So anda boleh masuk menggunakan password ni. Kalau sekiranya tiba-tiba tak keluar password, tonton sahajalah. Okay, tak payah nak tanya saya kenapa tak ada password. Okay. So kadang-kadang password ni bila saya letak boleh pakai, kadang-kadang tak ada pakai. Kalau tak ada pakai, saya open je lah. Kalau boleh pakai, okay. So, tapi janganlah lupa untuk subscribe dekat channel saya. Subscribe jugalah. So sebab saya ada banyak share kat situ juga. Alright. Okay, so saya serahkan kepada puan moderator atau puan pengerusi untuk teruskan, dan selepas itu kita akan bersama dalam sesi Q&A. Tak ada masalah. InsyaAllah. Terima kasih. Silakan puan. Okay, terima kasih banyak kepada TAF. Boleh dengar Ya, dengar. Okay. Jadi saya nak mengumumkan pemenang untuk kuis yang sebelum ni. Pemenang ketiga, kita mula yang ketiga dululah Nordiana Qurrataaini binti Abdullah. Mana Saya ulang Nordiana Qurrataaini binti Abdullah. Pemenang kedua Maizatul Iman Zakaria. Mai ni selalu ada kan? Senyum je Mai. Nampak muka you kan? Okey. Yang kedua Maizatul Iman Zakaria. Dan pemenang pertama Nur Kamalia Kazali. Mana Kamalia? Okey. Senyum sikit Kamalia Okey. So saya minta kepada ketiga-tiga pemenang sila WhatsApp saya alamat penuh anda supaya kami dapat postkan hadiah yang telah disediakan. Walaupun tak adalah nak kata hadiah besar-besar kan, tetapi saya rasa cukup untuk memberi motivasi kepada peserta untuk orang kata tak sabar nak tunggu kan. Dan ada juga antara pemenang-pemenang sebelum ni siap tanya bila nak dapat ni kan. Jadi insyaAllah kami usahakan secepat mungkin. Jadi sekali lagi saya ucapkan berbanyak terima kasih kepada TAF yang sangat-sangat banyak memberikan ilmu yang bermanfaat. Saya sendiri cakap terus terang banyak belajar sebelum ni dengarlah SEO apa semua kan. Tapi terus teranglah TAF saya sendiri pun banyak benda yang tak tahu. Jadi saya harap maknanya kita sama-sama dapat memanfaatkan ilmu yang telah TAF berikan untuk maknanya untuk bisnes pada masa hadapan InsyaAllah dan kalau boleh maknanya terus praktikan macam Aziani banyak benda dah Aziani buat okey. Okey, jadi tanpa melengahkan masa saya serahkan balik kepada TAF sekiranya ada apa-apa persoalan. Saya yakin inilah masa yang sangat orang kata berguna untuk para peserta memanfaatkan sebab bukan senang untuk nak tanya direct kepada master trainer ni jadi saya rasa maknanya kita buat online pula tu. Jadi gunakanlah kesempatan ni untuk bertanya apa juga persoalan sebab TAF dah bagi orang kata bagi masa untuk selepas sesi ni. Okey, jadi saya serahkan balik kepada TAF. Terima kasih banyak. Okey, terima kasih Puan Moderator. Alright. So saya akan buka soalan. So anda boleh bertanya menggunakan mic anda ataupun anda boleh bertanya dengan menggunakan chat room. Tak ada masalah. Saya akan menjawab. Priority saya adalah menggunakan mic lah. Of course. Priority saya. Tapi kalau anda nak gunakan chat room, kalau segan silakan. Okey. So dekat atas ada yang nak bagi tahu untuk password, so boleh repeat lah. Alright, so sekarang saya buka, so siapa nak bertanya silakan, tak ada masalah. Apa Puan Samsiah? Assalamualaikum TAF. Okay, aku nak tanya soalan yang tadi tu, macam mana cara kita nak tengok company mana yang sesuai untuk kita jadi ejen yang senang dapat sale? Kan? Sebab ni dah buat dah 5-6 company dah, belum lagi dapat sale yang memuaskan hati.